Okey, saya ditanya kenapa institusi tahfiz di Malaysia ini tidak sesuai beroperasi secara percuma. Yang pertama sekali ialah kebiasaannya madrasah-madrasah yang beroperasi secara percuma ini terinspirasi dengan kaedah Pakistan ataupun di India dan sebagainya lah, yang mana mereka menyediakan pengajian tahfiz dan alim secara percuma. Itu bagus. Bagus dari sudut kebajikan kepada pelajar-pelajar, dan bahkan dia bukan sahaja beroperasi secara percuma, dia bagi pula wang bulanan kepada pelajar. Kerana kita lihat konsep zakat di negara Pakistan sebagai contoh, mereka ini menyalurkan dana-dana zakat terus kepada madrasah-madrasah tahfiz. Tidak seperti di Malaysia. Kalau kita tengok di Malaysia, kebanyakan zakat-zakat ni disalurkan ke pusat-pusat zakat dan sebagainya. Kecuali adalah beberapa kenalan yang kita kenal yang menyalurkan zakat ini terus ke madrasah-madrasah tahfiz. Jadi tak banyak. Jadi dengan Malaysia ini, majoriti yang membayar zakat melalui pusat zakat dan sebagainya lah. Jadi itu yang pertama sekali. Yang kedua ialah bila kita tengok dari sudut kemajuan madrasah, contohnya kalau kita kata kita ada mungkin 20 orang pelajar, okey, kita boleh beroperasi secara percuma. Tapi bila kita sampai ke satu tahap kemajuan madrasah itu, sebagai contoh, kita mengendalikan 400 orang pelajar. 400 orang pelajar dengan kutipan yuran yang average di Lembah Kelang ni sebanyak 400-400.5. Jadi kutipan bulanan yuran itu untuk membiayai operasi hampir 130,000 sebulan, 150,000 sebulan. Jadi kalau kita tidak kenakan yuran, dari mana dana yang kita perolehi, yang kita akan perolehi dana tu, sumber mana yang kita akan perolehi? Sebab kita tahu walaupun kita ada sponsor dan sebagainya, tetapi kadang-kadang sponsor ni tidak tetap. Kita tengok penyumbang pun kadang-kadang tidak tetap lah, dari sudut korporat ataupun individu. Maknanya sampai satu masa mereka ini tidak boleh menyumbang, tidak boleh menyumbang lagi. Jadi dari sudut kelangsungan madrasah itu, kita perlu mengenakan jumlah yuran yang sesuai lah untuk mencukupi bahagian operasi madrasah. Dan yang ketiga ialah apabila kita lihat sikap segelintir ibu bapa ataupun penjaga yang memang ingin melepaskan tangan kepada pihak-pihak institusi ataupun pihak-pihak tahfiz ni dianggap seperti pihak rumah kebajikan. Jadi dari sudut pencapaian prestasinya, dia tidak kisah. Kita tak nak yang tu. Jadi kita tak nak pelajar-pelajar tahfiz ini dijadikan tempat untuk melepaskan tanggungjawab yang sepatutnya tanggung ataupun diambil tanggungjawab oleh ibu bapa dan penjaga, kecuali beberapa kes lah, seperti mana anak yatim, ibu bapa, ibu tunggal dan sebagainya. Yang tu boleh. Cuma kita mestilah hadkan, sebagai contoh 10% daripada 100 orang pelajar tu, mungkin kita boleh kecualikan yuran 10 orang, 10%, ataupun mungkin kita boleh kecualikan yuran 15%, 15 orang. Jadi kalau 200 orang, 30, kalau 15%, 30 orang, dah ramai dah tu.
Jadi kita mesti ada peratusan yang kita mampu tanggung dan peratusan yang mesti membuat bayaran yuran untuk kita terus beroperasi. Kerana kita selain daripada khidmat untuk khidmat mencurahkan khidmat dan sumbangan kepada ilmu pengajian, dalam masa yang sama kita juga mahu berkhidmat dengan tenang dan juga kita mahu berkhidmat dalam keadaan yang mana semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kebajikan pekerja kita boleh jaga, kita boleh ambil berat, dan kebajikan dari sudut pelajar itu sendiri yang mana menjadi kita punya tanggungjawab. Apabila kita menerima pelajar itu menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan pengajian mereka di bawah seliaan kita. Jadi amat penting. Kalau kata saya tak bersetuju tu, itu terpulang kepada pihak pengurusan ataupun pihak pentadbiran untuk mengenakan yuran ataupun tidak. Cuma dari sudut pendapat saya, kita mestilah mengenakan yuran dengan kadar yang berpatutan, dan kalau kita nak kecualikan yuran pun mestilah berapa peratus yang kita mampu untuk kita tanggung setiap bulan.